Selamat sejahtera, nama saya Joina Anak Perempuan Wiswanaden dari DHCM Kohort 5. Saya telah memilih 4 penting perayaan di Malaysia, iaitu Hari Raya Aidilfitri, Hari Raya Cina, Hari Raya Deepavali, dan Hari Christmas. Pengenalan saya, agama ialah sesuatu kepercayaan atau ajaran yang dianuti oleh seseorang. Asas kemunculan agama, perasaan untuk mencari satu kuasa tertinggi ataupun perasaan ingin beragama oleh seseorang manusia. Seperti yang kita memahami, kepercayaan kepada Tuhan merupakan satu sorotan dalam pelbagaian agama. Tuhan merupakan satu entiti kewujudan yang maha berkuasa dan mempunyai kuasa yang menghaib dan sakti seperti dewa. Agama merupakan sebuah institusi sosial yang merujuk kepada peraturan, tata cara atau hubungan yang wujud antara manusia dan raja. Dalam pembentukan ini, agama adalah semua yang disebut oleh religion dalam bahasa Inggeris, termasuk apa yang disebut agama Wahyu. Agama adalah kepercayaan dan pola tingkah laku yang digunakan oleh manusia untuk menghadapi apa yang mereka pandang sebagai masalah-masalah penting yang tidak dapat diselesaikan dengan cara menggunakan teknologi atau teknik organisasi. Oleh demikian, pelakon seperti sembahyang, membuat sajian, perayaan dan upacara untuk mengatasi kekurangan-kekurangan tersebut, manusia beralih ke perbuatan memanipulasi makhluk dan kekuatan Tuhan. Seterusnya, Malaysia adalah sebuah negara yang kaya dengan sejarah agama yang menarik. Sebelum kedatangan Islam, pemikiran masyarakat Melayu lebih bercirikan kepada pemahaman animism yang meyakini setiap benda atau objek mempunyai jiwa masing-masing. Kedatangan Islam kepada orang Melayu telah merubah jiwa setiap orang Melayu dan mereka mempercayai wujud Allah. Kepulauan Melayu sejak dahulu menjadi tempat persinggahan para pendangan dari pelbagai bangsa dan negara. Oleh itu, datanglah ajaran Hindu dan Buddha. Fakta yang meronokkan adalah kedatangan Islam ke alam Melayu juga membawa bersama pengangan intelektual moden, Kristian dan falsafah Greek serta pemikiran sarjana Barat. Negara Malaysia mempunyai 4 agama utama, iaitu agama Islam, Hindu, Buddha dan Kristian. Orang Melayu beragama Islam, orang Cina beragama Buddha, Kristian, Taoism, Hindu, Islam. Orang India beragama Hindu, Islam, Kristian, dan Islam. Agama Islam. Agama ini adalah diwayu oleh Allah kepada Nabi Muhammad, berkonsep kepercayaan kepada Tuhan yang satu. Dalam agama Islam, Al-Quran dijadikan sebagai asas dan sumber hukum yang utama bersama dengan panduan daripada amalan Nabi Muhammad. Pengikut-pengikut Islam dikenali sebagai orang Muslim daripada perkataan Arab Muslimin yang bermaksud seseorang yang telah berserah kepada Allah. Orang Muslim amat mematuhi amalan seperti berpuasa pada bulan suci, iaitu Ramadan, mengelakkan memakan daging babi, sembahyang 5 waktu sehari ataupun pergi ke masjid secara kerap. Tambahan pula, perempuan akan memilih untuk memakai tudung ataupun scarf kepala sebagai tanda sokongan kepada umat Islam. Perayaan berkaitan Islam yang sering disambut di Malaysia adalah Hari Raya Aidilfitri dan Aidiladha. Agama Hindu. Agama Hindu yang terdapat di Malaysia sekarang ialah agama yang berasal dari India. Terutamanya dari India Selatan, agama ini percaya bahawa Tuhan mempunyai 3 fungsi utama, iaitu mencipta Brahman, memelihara Vishnu dan membinasa Siva. Justru, konsep Tuhan menurut kitab-kitab suci agama Hindu berasaskan 2 mazhab utama, iaitu Saivism dan Vaishnavism. Fakta yang menarik menurut teks agama Hindu, Tuhan ialah satu kuasa yang abstrak. Mereka percaya kepada bahawa Tuhan tidak mempunyai bentuk tertentu. Masyarakat Hindu di Malaysia telah mendirikan kuil sesuai dengan agama. Amalan dan kepercayaan mereka yang dibawa dari India. Hari Deepavali merupakan perayaan yang disambut oleh semua penganut yang beragama Hindu di seluruh dunia dan juga merupakan hari cuti Malaysia. Agama Buddha. Agama Buddha adalah diasaskan oleh Siddhartha Gautama yang dikenali oleh penganutnya sebagai Buddha. Agama ini mempunyai amalan yang istimewa, iaitu menggenapikan perbincangan tentang ketuhanan. Hal ini kerana masyarakat berpendapat bahawa manusia bergantung kepada diri sendiri, bukannya Tuhan. Tetapi, sekiranya agama Buddha mengelakkan perkara yang berhubung dengan perbahasan ketuhanan dan metafizik, penganut Buddha percaya bahawa ketuhanan maksud meresap ke dalam peribadi kemanusiaan, bermaksud dia bersendiri adalah Tuhan. Buddha tergerak dengan sifat sengsara semula jadi dan kemanusiaan. Ini merupakan ajaran fisiologi dan etika yang berkaitan dengan kehidupan. China merupakan negara dengan populasi menganut Buddhism terbesar. Di Malaysia, bukan semua etnik Cina menganut beragama Buddha kerana sebahagian daripada mereka juga berpegang kepada ajaran Taoism, Confucianism, Kristian dan Islam. Akhirnya, agama Kristian. Kristian adalah sebuah agama monotheism yang berdasarkan kehidupan dan ajaran-ajaran Yesus dari Nazareth.
sebagaimana ditunjukkan dalam karya-karya para pengikutnya dalam pengajian baru. Yesus dari Nazaret ialah tokoh utama agama Kristian. Kitab suci Kristian ialah Bible, mengandungi kitab Perjanjian Lama atau Bible Ibrani dan Perjanjian Baru. Asas ajaran agama Kristian ialah yang mempunyai hubungan nilai murni kasih sayang kepada Tuhan, rakan, keluarga, saudara mara, jiran dan malah musuh. Penganut Kristian digalakkan ke gereja pada hari Ahad kerana dianggap hari kesucian, the Sabbath day. Penganut Kristian percaya kepada kehidupan semula selepas mati dan mereka percaya kepada Jesus Christ akan dilahir semula untuk memimpin mereka. Hari Christmas atau juga dikenali sebagai Hari Natal ialah perayaan terbesar untuk penganut agama Kristian. Kesimpulannya, Malaysia adalah sebuah negara yang istimewa kerana kaya dengan pelbagai kesenian budaya bangsa, agama dan cara hidup yang berbeza. Datuk Seri Najib Razak pernah berkata, apabila kita berpegang teguh kepada ajaran agama, maka ia dapat membentuk kehidupan yang sejahtera. Kita akan bertindak sebagai insan yang bertanggungjawab dan sentiasa menjaga keamanan dan keharmonian negara. Bermula dari ketaatan dan kepercayaan kepada agama masing-masing, kita boleh akui jika mengikut agama pada bila-bila masa dan di mana-mana sahaja. Berpegang teguh pada prinsip berintegriti dan bertanggungjawab. Keharmonian dalam kemajukan ini telah membina Malaysia, negara yang sering dicontohi masyarakat dari negara luar. Namun sebagai negara yang mempunyai rakyat berbilang kaum dan budaya masyarakat, kita kadang-kala berdepan isu sensitif yang melibatkan pelbagai etnik di negara seperti pengungkat keteramaan dan keharmonian. Sebagai masyarakat bertamadun, kita tidak sewajarnya membiarkan konflik agama timbul atau berulang kerana akan memberi kesan kepada masyarakat beragama dan generasi akan datang. Secara umumnya, perpaduan agama dalam pelbagai peranan dapat diwujudkan dengan membentuk persefahaman antara kaum setelah membuat pelbagai kajian dari buku, jurnal dan artikel. Kaum-kaum yang terdapat di Malaysia telah menyuarakan dan memperjuangkan kepentingan setiap penganut agama. Sewajarnya peranan agama amat penting dalam mewujudkan hubungan etnik yang harmoni di negara berusaha dari pelbagai aspek. Terima kasih. Inilah daripada saya. Terima kasih.